Terhasil daripada analisis pelbagai cabaran di peringkat global dan nasional, JPA telah membangunkan kerangka transformasi perkhidmatan awam sebagai panduan dan model strategik kepada agensi kerajaan dan penjawat awam bagi mempertingkatkan kemahiran, pengetahuan dan kepakaran dalam mencapai visi nasional ke arah negara berpendapatan tinggi, inklusif dan lestari. Teras strategik pertama iaitu mendaya upaya bakat, bermatlamatkan untuk meningkatkan kompetensi, prestasi, produktiviti dan daya inovasi penjawat awam melalui penumpuan kepada aspek bakat dalam perkhidmatan awam. Teras strategik kedua iaitu merekayasa organisasi, bermatlamatkan untuk memantapkan organisasi sektor awam ke arah sebuah perkhidmatan yang dinamik, kejat dan terbuka. Teras strategik ketiga iaitu merakyatkan penyampaian perkhidmatan melalui program JPA4U, memberi tumpuan kepada sistem penyampaian perkhidmatan awam yang pantas, berkualiti, proaktif dan responsif. Teras strategik keempat iaitu merangkum dan sepunya, bermatlamatkan pewujudan sebuah perkhidmatan awam yang memiliki rasa kesepunyaan dan keterangkuman menerusi kepelbagaian perspektif. Teras strategik kelima iaitu membudaya nilai, bermatlamatkan pewujudan perkhidmatan awam yang membudayakan patriotisme, nilai-nilai murni berteraskan etos dan integriti ke arah melahirkan penjawat awam yang cintakan negara. Agenda transformasi sektor awam diteruskan dengan strategi lautan biru kebangsaan atau National Blue Ocean Strategy yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Program NBOS JPA dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan berasaskan high impact, low cost dan speedy execution. Selari dengan slogan Peneraju Transformasi Perkhidmatan Awam, JPA berperanan untuk memastikan seluruh perkhidmatan awam dipacu ke arah perkhidmatan yang berprestasi tinggi, dinamik dan berjiwa rakyat bagi memastikan visi Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi, inklusif dan lestari dapat dicapai menjelang tahun 2020. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dialog malam ini khas bersama saya Zalia Karin Ismail, dan apa yang kita boleh kongsikan dalam klip tadi betapa lengkapnya perjalanan kerjaya dari permulaan pengasahan bakat sehinggalah ke tahap pesara. Bertuah sekali malam ini kita dapat berbicara dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang berbahagia, Tan Sri Muhammad Sabri Dizana. Terima kasih Tan Sri kesudian Tan Sri berkongsi masa dengan kami. Kita dapat saksikan klip tadi Tan Sri ya.
daripada mula mengasah bakat. Sehingga kalau boleh saya guna terma Inggerisnya, the only constant thing is change. Satu perkara yang tetap adalah perubahan. Jadi transformasi itu merupakan satu yang betul-betul integral ataupun begitu dekat dengan perkhidmatan awam. Tan Sri sejak menduduki portfolio KPPA sejak 2013. Apa yang kita boleh berikan sebagai pengenalan kepada para penonton malam ini, khasnya antara 1.6 juta yang menjadi sebahagian dari perkhidmatan awam, mungkin ada pasangan mereka yang bekerja dengan perkhidmatan awam, bakat-bakat muda kita yang akan menyertai perkhidmatan awam. Luas betul skopnya, Tan Sri. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih Puan Zaliha kerana RTM menjemput saya pada malam ini untuk berbicara dalam dialog, khususnya mengenai dengan perkhidmatan awam Malaysia. Jadi seperti mana yang Puan Zaliha menyatakan tadi, bahawa sejak saya mengambil alih sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, negara kita sedang menuju dalam proses transformasi. Dan transformasi ini kalau kita lihat bukan di Malaysia saja, seluruh dunia memperkatakan tentang transformasi. Bagaimana kita nak mendekati rakyat, membawa perubahan perkhidmatan awam yang sentiasa berprestasi tinggi dan dinamik dan berjiwa rakyat. Jadi kehendaknya ialah, yang pentingnya ialah bagaimana kita nak sampaikan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Jadi yang ini yang selalu disebut dalam mana-mana dada akhbar dan sebagainya. Kalau kita lihat sebelum ini, perkhidmatan A tak bagus, kaunter A lambat, surat lambat dijawab dan pelbagai alasan yang dinyatakan bahawa perkhidmatan awam itu seolah-olah semuanya tak cekap. Seolah-olah perkhidmatan awam ni ada satu masalah. Masalahnya tidak memberi perkhidmatan yang sewajarnya yang diberi kepada rakyat. Media sosial juga tidak membantu, Tan Sri. Ini yang banyak, bila tak sampai dia kata yang ni lambat, yang di sini lambat, yang ni agaknya macam penjawat awam tidak bekerja. Jadi saya memikirkan bahawa pada masa itu kerajaan sendiri telah memperkenalkan Government Transformation Program, Economic Transformation Program, Social Transformation Program dan juga program transformasi politik yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Kemudian apabila perkara ini sedang berlaku, pada masa yang sama, respon kita, iaitu respon daripada KSN yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara kita juga memperkenalkan satu lagi perkhidmatan, iaitu yang dipanggilkan merakyatkan perkhidmatan awam. Jadi bila memperkenalkan merakyatkan perkhidmatan awam, maknanya bercakap dari segi service delivery ataupun sistem penyampaian. Jadi pada masa itu kita melihat bahawa JPA juga perlu respon tentang apa yang telah dibuat ini. Jadi sebab itulah bila saya datang ke JPA, kita duduk bersama, kita merangka apa yang dinamakan kerangka transformasi perkhidmatan awam. Jadi bila kerangka transformasi perkhidmatan awam ni kita laksanakan, kita duduk bersama, kita antara penjawat-penjawat awam khususnya di JPA, kemudian kita panggil ketua-ketua jabatan, KSU dan sebagainya duduk bersama dengan kita. Apa yang sebenarnya yang diharapkan kepada perkhidmatan awam khususnya di JPA. Jadi bila kita lihat macam itu, kita dapati ada 5 trust strategik yang diperlukan. Yang pertama, dia nak bakat. Bakat ni macam mana kita nak jaga daripada peringkat yang paling bawah sampai ke peringkat yang atas. Bagaimana kita boleh sediakan dari segi kemahiran, dari segi kompetensi, dari segi segera pantas respon kepada kehendak semasa. Kemudian kita juga ada yang kita perlukan bukan saja bakat. Jadi manusia yang mengendalikan itu pun kita dah tengok bersama. Kita kena upgradekan, kena tambah dari segi kemahiran dan sebagainya. Yang kedua, kita juga melihat dari segi organisasi itu sendiri. Kadang-kadang organisasi itu dia hierarki, dia berlapis-lapis, birokratik umpamanya kata. Jadi ada nak sampai daripada peringkat bawah nak sampai ke peringkat atas mungkin kadang-kadang mengambil masa yang lama sekali. Jadi apa yang boleh kita buat? Jadi kita tengok dari segi rekayasa koordinasi, barangkali kita tengok dari segi secara metrik, kita tengok secara yang lain pada itu. Jadi kita merekayasakan organisasi itu tidak lagi berdasarkan kepada hierarki tadi, birokrasi tadi. Jadi mungkin kita tengok yang itu, kita duduk bersama. Jadi itu yang kedua, kita nak kena tengok pasal kalau yang bakat saja ada, manusia saja kita tengok, tapi kita tidak lihat dari segi organisasi, tak boleh juga. Jadi kita lihat balik. Kemudian yang ketiga, kalau yang bakat ni dah okey, organisasi ni dah okey,
maknanya sistem penyampaiannya akan okey. Dan kita lihat sistem penyampaian itu. Bagaimana kita nak mengatasi rungutan orang. Kadang kita pergi banyak orang kata bila nak pergi bayar dekat-dekat bayar cukai tanah umpamanya dekat-dekat dengan waktu pejabatnya nak tutup, dia kata tak boleh bayar dah. Kena balik. Jadi rasa frust orang tu. Kecewa orang tu. Jadi kita kata, okey, sistem penyampaian kita kena tengok balik. Bagaimana kita nak tengok balik sistem penyampaian tu? Maknanya kalau apa yang rakyat nak, kita boleh panggil mereka duduk dengan kita. Pada semua, pasal semua orang datang, dia akan berurusan dengan JPA. Macam-macam urusan. Jadi kita tengok, okey, maknanya kita kena engage. Sebab itu kita engage dengan QPAC, dengan MBK, dengan ketua setiausaha kementerian. Macam malam ini pun kita sebahagian daripada engagement yang kita buat. Jadi bila kita ada engagement tu, kita dapat keputusan yang sama. Dia tahu apa yang berlaku. Kemudian kita kata tak cukup lagi itu. Last sekali apa yang kita nak? Ialah loyalty to the government, to the kerajaan, kepada negara. Jadi kita buat ni sebenarnya adalah cintakan pada negara kita. Jadi bila kita cinta pada negara kita, maknanya kita buat ni adalah untuk rakyat kita. Untuk semua sistem penyampaian ni adalah untuk kita. Kerana pada masa ini kita duduk di situ. Pada masa akan datang, kita mungkin nakkan orang lain pula perkhidmatan. So maknanya inilah kerangka 5 yang kita lihat sebagai kerangka asas untuk memajukan sistem penyampaian kita. Bila Tan Sri sebut tentang loyalty ataupun kesetiaan, Tan Sri, antara salah satu skop juga termasuklah mendaya upaya bakat. Dan juga antara yang disuarakan oleh para pelajar lain terhadap pelajar-pelajar yang diterjun di JPA bila dah pergi ke luar negara, dah berjaya mendapat scroll ijazah ataupun sarjana kedoktoran sekalipun, mereka enggan pulang ke tanah air. Jadi bagaimana bahagian perkhidmatan awam boleh mengatasi situasi ini? Dia yang pertama, kalau kita lihat balik, sebelum dia pergi itu, bila kita taja, dia ada kontrak. So kontrak ni dah diikat dengan kita. Jadi mana apa-apa program yang ditaja diikat. Jadi dari segi keputusannya, bila dia dah berjaya, dia kena balik. Kena lapor diri kepada JPA dan kita pun akan aturlah dia punya peluang-peluang pekerjaan yang ada. Sekarang ni kita banyak, kita buka ruang-ruang untuk pekerjaan. Tapi tak cukup pada masa itu. Apa yang kita kata, kalau yang enggan juga balik, kita dia breach of contract. Bila dia tidak mengikut kontrak itu, kita akan ambil tindakan perundangan kepada mereka. Jadi sebelum kita ambil tindakan perundangan itu, kita akan buatlah macam-macam dari segi peringatan supaya lapor diri dan sebagainya. Tapi kalau enggan juga, kita akan ambil tindakan secara perundangan ke atas mereka. Tapi kebanyakannya pada masa ini saya dapati ramai yang balik. Jadi kalau yang dulu-dulu tu ada yang tak balik sebab dia ada macam pinjaman dan sebagainya, tu ada kat sana bekerja. Tapi dari segi sekarang ni kita dah tahu dah. Macam sekarang saya dah bagi tahu dengan pengarah bahagian modal insan JPA, sebelum yang mana kita taja, sebelum dia balik 6 bulan lagi kita dah bagi tahu dengan dia, you kena balik. Ada ni nama dia akan masuk akan tamat pada sekian-sekian bulan. Jadi kalau doktor pun kita dah bagi tahu surat kepada mereka, kita bagi tahu pada Kementerian Kesihatan, ini nama-nama yang akan balik. Kita hantar kepada SPA, ini pengambilan. Dan kita buat semua-semua ni, dan kita tulis surat pada individu pula mengatakan dia kena balik sekian-sekian. Dan pasal apa kita boleh buat begini? Kerana kita ada wakil kita di luar negara. Pegawai perkhidmatan latihan di luar negara. Jadi pegawai ni akan bagi tahu senarai nama. Lepas tu bayaran pun kita buat dekat sini. Kita tahu dia punya bayaran. Jadi dia tak boleh lari sebenarnya. Cuma bila adakah ini mekanisme baru, Tan Sri? Yang ini dari segi beasiswa ni seperti mana yang Puan Zaliha masih ingat, baru lagi yang amat berhormat Perdana Menteri kita suruh review balik kontrak tajaan kita ni, beasiswa JPA, supaya dia lebih mantap lagi. Bila pelajar-pelajar tu dia balik mesti bekerja dengan kerajaan. Jadi tidak lagi macam sekarang, dia ada clause yang bila tak bagi kerja dalam tempoh sekian-sekian, dia akan lepas. Jadi ada pula yang dinyatakan bahawa ada yang balik tu dia sengaja gagalkan diri dia dalam temu duga dan sebagainya supaya dia tidak mau berkhidmat dengan kerajaan. Jadi lepas tu kita lepas. Tapi sekarang ni kita dah berubah. Bila buat saja ni, bila yang amat berhormat Perdana Menteri arahkan kepada kita JPA supaya melihat balik dasar beasiswa ini dari segi kontrak dan sebagainya, sekarang ni sedang kita laksanakan, sedang kita kaji, dan insya-Allah selepas ini pelajar-pelajar yang tak balik tu kena balik juga. Dan kita akan ambil tindakan dan pelbagai
Jadi saya tak boleh nak cerita dulu apa tindakan-tindakan, apa dia perubahan-perubahan sebab kita masih dalam peringkat kajian untuk kemaskinikan perkara ini dan kita kena angkat dulu pada kerajaan untuk memutuskan. Tan Sri masih juga di bawah cabang pertama, teras pertama, iaitu TAPS atau Talent Acceleration in Public Service ataupun pemacuan bakat dalam perkhidmatan awam. Apa yang kita boleh berikan secara terperinci kepada para penonton yang ingin tahu tentang TAPS dan juga STAR ini, Tan Sri? Ya, program TAPS ni ialah satu program di mana pegawai-pegawai pelajar-pelajar yang terbaik yang balik daripada luar negeri, kita ambil dia dan kita akan bagi latihan. Kita sandarkan dia dengan Razak School of Government. Jadi dia akan sediakan program bersama dengan JPA dan ditempatkan di pelbagai kementerian dan dia mendapat pengetahuan-pengetahuan daripada tiap-tiap di kementerian itu dan selepas itu kita akan serapkan dia, akan bawa dia masuk dalam perkhidmatan awam. Jadi yang TAPS ini adalah khusus untuk di dalam penjawat awam. Jadi mereka yang amat berhormat menganjurkan yang krem de la krem tu. So yang ini adalah antaranya yang kita masuk dalam program ini dan kemudian kita akan masukkan mereka dalam jabatan-jabatan kerajaan, bekerja dengan kerajaan. Whereas yang manakala yang STAR pula, kita apabila dia balik kita akan bekerjasama dengan talent management, talent corp dan kita akan bagikan mereka ni untuk bekerja di secara bukan saja dengan kerajaan juga dengan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan dan syarikat-syarikat yang telah dipilih dan mereka ini dia akan ditempatkan di syarikat-syarikat ataupun di agensi-agensi yang berkaitan. Dan setakat ini saya ingat lebih daripada 2,000 orang dah lebih mendapat tempat di syarikat-syarikat. Kita dapat lihat di langkah awal itu bakat itu telah dikenal pasti dan digilap, Tan Sri. Kalau kita beralih ke mereka yang berada di dalam perkhidmatan sekarang, 1.61 juta di bawah 252 skim perkhidmatan dan penambahbaikan ini juga akan dikuatkuasakan sepenuhnya 1 Julai 2016. Jadi kalau mengikut tangga kronologinya, Tan Sri, dari segi memperkasakan bakat di dalam perkhidmatan itu, apa senarai fokusnya, Tan Sri? Kalau kita lihat dari segi bakat ni, yang pertama kita nak bakat yang cemerlang datang masuk ke JPA, ke dalam perkhidmatan awam. Yang kedua, bila dah ada bakat, kita macam mana kita nak retention tu. Yeah. So kita nak retain dia orang ni dalam perkhidmatan awam. Jadi dalam perkara ini, kita dapati kerajaan telah memberi banyak ruang kepada penjawat-penjawat awam. Dan yang pertamanya kalau kita tengok dalam perkhidmatan awam, baru ni kerajaan umum dalam bajet 2016. Yang pertama nak sediakan kita tambah baik skim perkhidmatan awam 252 seperti mana yang Puan Zaliha nyatakan tadi. Kerajaan dah umum pun 252. Dan 252 ini kita sedang perhalusi lagi. Kita tengok semua, nak tengok secara detail supaya pastikan apa yang kita buat itu benar-benar menepati apa yang telah diputuskan. Dan perkara ini juga kita akan bincang selepas ini dengan Presiden KUPEC. Terima kasihlah Presiden KUPEC pun ada hari ini. Tengok betapa eratnya hubungan antara kita dengan KUPEC, dengan MBK dan sebagainya yang sama-sama membantu kita duduk dan kita mendengar apa rintihan dan sebagainya melalui engagement yang saya sebut tadi tu. Jadi dekat situ kita akan bincang balik, tengok balik semua skim-skim ni dan tambah baik. Ada yang kelulusan kita nak mengatasi dan juga melihat dari segi bakat ataupun skill yang telah diperolehi. Kita nak tengok juga masuk dalam skim kita. Jadi kita akan perhalusi syarat-syarat perkhidmatan dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita tengok, kerajaan kita sangat prihatin. Kita bagi juga satu lagi KGT, kenaikan gaji tahunan, khusus untuk ni pada 1 Julai nanti. Yang ni dah lah nak baiki servis tadi 252 skim, bagi pula lagi satu mata gaji. Satu mata gaji ni sangat besar artinya. Kerana dia akan bawa kepada pencen. Kalau kita bagi katalah allowance ke apa kan, dia tak bawa pencen. Yang ni dia bawa sampai ke pencen. Jadi yang seperti mana yang Puan Zaliha katakan tadi, bila dia masuk tu sampai ke liang lahat lah kita tengok dia agaknya. Lepas tu bila selepas bagi tu, kerajaan juga bagi bantuan khas kewangan RM500 kepada semua penjawat awam. Ini pun satu lagi nanti yang kan baik ni, satu yang ini nak dibayar dah ni. Bulan April, bulan 4 bulan April saya dah bercakap dengan Tan Sri Irwan dan dia kata okey nak bayar satu
4 hari bulan Januari. InsyaAllah dapat. Yang ni bukan saja orang bekerja, orang pencen pun dapat. Orang pencen dapat RM250. Tan Sri, bila masuk bab duit ni dah jadi seronok, tapi sebenarnya kita pasal berehat seketika Tan Sri ya. Boleh. Kita juga sebenarnya ada banyak lagi perlanjutan daripada apa yang tadi sebut tentang pencen dan juga tentang bagaimana pemantapan perkhidmatan yang lebih lanjut untuk semua, kalau taklah sebab yang lahat, tapi kita nak sebut tentang mereka yang masih lagi menikmati perkhidmatan di bawah ataupun benefit ataupun kelebihan di bawah perkhidmatan awam. Kita bukakan talian untuk anda untuk sama-sama kita bincangkan, dan anda juga boleh mengajukan sebarang soalan kepada tamu di studio. Taliannya 0322829062. Kita ada pemanggil di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Halo. Ya, silakan. Saya nak tanya soalan pada Yang Bahagia Tan Sri. Encik Khairul, silakan. Ya. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Tan Sri, saya nak tanya mengenai OneServe ni Tan Sri. Okey, OneServe. Pertamanya saya ucap tahniahlah kepada JPA yang mengambil inisiatif sangat baiklah untuk transformasi perkhidmatan awam ni. Cuma saya tengok dalam OneServe ni, dia satu pendekatan baru yang saya nampak menghimpunkan berbagai agensi dalam satu tempat dan menyediakan berbagai perkhidmatan maklumat. Cuma yang saya nak tanya ni Tan Sri, untuk orang awam berurusan dengan OneServe ni, adakah mereka sekadar untuk mendapatkan maklumat ataupun boleh terus berurusan? Contohnya, kalau dia nak tanya pasal lesen kenderaan, dia terus boleh buat di situ, ataupun dia sekadar dapatkan maklumat, kemudian dia kena pergi ke JPJ untuk buat lesen tu. Itu saja Tan Sri. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Khairul. Terima kasih Encik Khairul. Yang pertama, saya pasti Encik Khairul ni dah pernah pergi ke JPA agaknya barangkali, sebab OneServe ni bermula di JPA. Ini adalah salah satu inisiatif yang terbaru yang di bawah National Blue Ocean Strategy ataupun strategi lautan biru yang dilaksanakan oleh JPA. Kalau di JPA ni, kalau kita tengok dari segi perkhidmatan kita, yang pertama perkhidmatan yang sedia ada di JPA macam saya kata tadi, beasiswa, kemudian dari segi perkhidmatan, semua nak tanya pasal perkhidmatan, dari segi organisasi, pembangunan organisasi, ataupun dari segi pencen, ataupun nak tanya allowance dan sebagainya. Yang itu yang tradisi yang ada di JPA. Tapi yang itu pun sekarang ni kita telah buat satu kaunter di bawah tu, dia tak payah lagi kata kalau nak urusan beasiswa, dia tak payah pergi naik ke tingkat C2, tingkat 7 atau tingkat 8 pasal beasiswa. Tapi dia boleh buat di bawah sendiri di kaunter C2. Kalau katakan pencen pun macam tu, dia boleh pergi dekat C2 tu, dia boleh uruskan kat situ. Kemudian lain-lain kaunter yang itu yang servis-servis utama JPA. Kemudian yang baru yang kita kenal dalam OneServe ni juga, kalau katakanlah orang yang nak pergi urusan pencen ni, tiba-tiba dia tengok, dia lihat dari segi, dia teringat dari segi lesen memandu dia dah tamat, dah luput. Jadi dia tak payah risau. Dia boleh pergi dekat kaunter tu, kaunter yang sama dia boleh buat renew ataupun memperbaharui lesen dekat situ juga. Jadi itu satu keistimewaan yang ada dekat situlah. Dia boleh renew lesen kat situ dan dia boleh buat lesen kat situ. Kemudian yang kedua, dari segi katalah dia yang dapat beasiswa ni, dia tak nak pergi ke luar negeri. Jadi dia tak ada lagi pasport. Dari segi immigration, kita ada perkhidmatan immigration kat situ, dia boleh buat pasport dekat situ. Jadi dia boleh semua sekali boleh buat urusan kat situ dan dia tak payah nak pergi tempat lain dah. Jadi dah ada dekat situ. Jadi mudahnya kalau dia tengok dia nak renew dia ataupun nak memperbaharui pasport dia pun boleh buat dekat situ. Lokasinya di mana tadi? Di lokasinya C2. Pasal C C2. Putrajaya. Di Putrajaya, di kompleks JPA, kompleks C tu. Di mana ada JPA ada kat situ, MOSTI ada kat situ, SPA ada kat situ, semuanya boleh pergi kat situ. Kemudian dari segi kalaulah katalah pada masa yang sama, tiba-tiba hilang IC, dia boleh buat IC dekat kad pengenalan, pun boleh buat dekat JPA. Jadi dia tak payah lagi pergi tempat lain. Ini yang istimewanya, yang kita kata OneServe ni, dia boleh. Dia bukan, kalau dulu kita kata one stop, dia stop kat situ. Tapi dia bukan one stop kat situ. Tapi dia boleh berhenti dekat situ, dia buat kerja semua pada masa yang sama. Ini beza dia. Sebab itu
bila kita kata OneServe ni, kita dapati amat memudahkan sistem penyampaian kita, memudahkan kepada rakyat. Dan baru ni kita ada satu JPA Outreach dia panggil, and boss JPA Outreach kita ada di Langkawi. Dan yang berbahagia Tan Sri KSM merasmikan. Dan bila merasmikan, KSM mendapati bahawa yang ini sangat berfaedah dari segi sistem penyampaian kepada rakyat. Pada ni, pokoknya kita memberi kemudahan kepada rakyat. Kita nakkan rakyat mendapat keselesaan dari segi perkhidmatan. Lalu yang berbahagia, Tan Sri KSM meminta supaya JPA uruskan untuk memperkenalkan kepada semua agensi-agensi lain di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri. Jadi dalam peringkat ini kita merangkalah pasal ini baru 5 hari bulan 6, 5 hari bulan 12 yang lalu. Di 5 ataupun 6 bulan 12 yang lalu di Langkawi. Jadi bila dia yang berbahagia Tan Sri minta kita buat, dan kita balik kita dah rangka. Yang pertama kita akan buat dulu selektif ataupun beberapa yang mampu dulu secara berperingkat-peringkat. Jadi kita akan buat dulu di Kuala Lumpur. Kemudian dah ada yang bila kita sebut yang ini sangat berfaedah, dah banyak yang dah mula minta kita masuk, kita turun bagi. Dan ini saya rasa satu perkembangan yang baik yang boleh kita teruskan. Dan kalau boleh kita mudahkan. Kalau di negeri-negeri pun kita macam UTC juga. Jadi UTC kita pergi kat situ semua ada kemudahan, semua ada perkhidmatan dekat situ. Tapi yang sekarang ni masih lagi silo ataupun masih lagi berasing satu-satu. Tapi yang ini bila kita pergi, kita ada kat situ bersekali. Macam GPA kata tadi, banyak benda tu dia bersekali kat situ. Jadi kalau boleh kita nak buat macam tu juga. Kita nak apa orang kata replicate benda ni di tiap-tiap negeri dan juga di jabatan-jabatan yang bersesuaian. Jadi yang pertama ni kita akan mula di Kuala Lumpur dululah. Dan bagaimana pula untuk mereka yang telah bersara, sebab itulah bila dah lepas waktu pekerjaan ni, urusan tu mungkin jadi perlahan sikit. Jadi bagaimana bahagian perkhidmatan awam boleh memudahkan urusan-urusan seharian mereka ataupun urusan mereka bila berhubung dengan bersara, dengan pencen dan segala aspek berkaitan, Tan Sri? Dari segi pencen ni pun sebenarnya kalau Puan Zaliha pergi ke JPA tu, kita ada satu lagi, ataupun kalau buka dalam website kita tu, kita ada satu perkara yang sangat menarik yang kita panggil Wan Pesara. Wan Pesara ni adalah salah satu juga inisiatif dari bawah National Blue Ocean Strategy ataupun Strategi Lautan Biru yang diterajui oleh JPA. Jadi Wan Pencen ni bila kita dapati, kita ada sekarang ni lebih kurang 790,000 Wan Pencen ataupun yang menikmati faedah pencen. Jadi dalam konteks ini kita buat survey dari kalangan mereka, kita tengok apa yang diperlukan. Ada 4 perkara yang diperlukan. Antaranya ialah mereka masih lagi segar dan mereka merasa boleh bekerja lagi. Jadi itu satu, dia nakkan peluang pekerjaan. Yang kedua, kita dapati perkara yang paling banyak sekali yang selalu dibangkit ialah mengenai kesihatan. Yang ketiga mengenai dia nak jadikan usahawan. Kemudian bagaimana, yang keempat ialah bagaimana nak menguruskan kewangan mereka bila mereka pencen. Jadi kita ada benda-benda ni yang kita masukkan, dan yang ini pun kita juga mendengar daripada orang-orang yang akan pencen, dan dia juga menceritakan bagaimana kesihatan itu sangat penting. Jadi kesihatan ni juga kita ada pelbagai aktiviti di bawah ni, yang di bawah Kementerian Kesihatan yang kita buat secara Blue Ocean ni. Jadi kalau katalah orang pencen, dia pergi umur 50, 60 ke atas, dia ada special lane dia ada lane hijau di hospital dan klinik semua ni dia ada macam tu. Jadi dia pun mudah. Kemudian dari segi ubat pun kita ada e-mask. Jadi ubat ni pun boleh kontak masuk dalam ni, dia ada yang boleh hantar sampai rumah dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang sedang dibuat. Dan dari segi yang nak buat entrepreneur tu pun kita ada kerjasama dengan KPDN-KK supaya mana yang ada nakkan berminat dalam nak buat bisnes dan sebagainya, kita akan bantu bagaimana nak start up company dan sebagainya ada. Macam di baru ni kita buat di Langkawi, kita panggil syarikat-syarikat yang datang, ada yang interview untuk jadi cari pekerja, ada yang dapat pekerja, kemudian ada yang nak jadi usahawan. Semua ni kita tolong bantu. Kerana
rangkaian kita ni besar dan kita boleh bantu di bawah Kementerian KPDN KK. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Johor Corp dan banyak lagi. Dan saya ingat kalau boleh buka tu bila kita ada program-program seperti ini, datanglah. Kita boleh lihat banyak lagi perkara-perkara yang lain. Barangkali satu yang boleh Tan Sri kongsikan dengan para pesara kita yang tidak begitu mahir dengan IT, Tan Sri, kerana banyak maklumat sekarang disalurkan melalui IT, ICT dan ada mereka yang tidak begitu mahir dengan gadget dan sebagainya. Apa yang boleh Tan Sri kongsikan dengan mereka, bagaimana untuk mereka mengetahui maklumat ini tanpa merasakan ini satu beban? Dia dari segi ICT satu ceritalah, satu bab yang junior, yang orang lama-lama sikit tu mungkin tak berapa mahir lah. Tapi yang kalau di peringkat yang baru, pencen, baru bersara ni, kebanyakannya dia masih boleh lagi ICT. Tapi walaupun macam itu, dia boleh datang jumpa kita, dia boleh telefon dengan kita. Sebab kita ada satu, kalau telefon pun sekarang ni mudah. Sebab kalau kita tahu dulu telefon tak berangkat lah, macam-macam bunyi. Tapi kalau Puan Zaliha ingat, sekarang ni kita ada 1MOCC. Itu semasa saya jadi ketua pengarah mampu dulu kita laksana. Itu pun di bawah program Blue Ocean Strategy. Sebab sekarang ni Blue Ocean Strategy ni dia selalu memikirkan bagaimana benda tu untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Dia macam mana pun kita lihat, akhirnya akan memberi kepada people's economy dan rakyat sebenarnya. Di bawah National Blue Ocean Strategy ni ada lebih kurang 90 yang telah dilaksanakan. Jadi bila 90 dilaksanakan, hari ini ada anugerah inovasi Perdana Menteri. Salah satu daripada projek yang dimenangi oleh anugerah inovasi perkhidmatan Perdana Menteri ialah Jiwa Murni, di mana tentera kita membuat jalan di Sabah dan di Sarawak sana, dan kosnya lebih murah dan memberi faedah yang banyak kepada rakyat kita. Jadi nampaknya kita sekarang ni semuanya nak memberi kemudahan kepada rakyat supaya rakyat tu boleh berubah dan boleh masuk, boleh bersama dengan mendapat perkhidmatan daripada kerajaan. Dan ICT tadi, macam saya kata tadi, walaupun dia tak mahir, dia boleh telefon, dia boleh tulis surat. Ada cara, banyak cara. Dan dia boleh datang. Kalau datang kat CPA pun tak ada masalah. Saya ingat sekarang ni kalau pergi, lebih kurang 5 hingga 10 minit dah habis, selesai. Saya menyaksikan banyak kali dan saya pun ajak Presiden QPAC tengok. Jadi dia betul, dia tengok ada kelainan. Sebab dia datang, kalau orang tu kurang upaya, kita ada 2 penyambut tetamu kita lelaki, dia pergi akan bawa, kalau dia tak boleh berjalan, dia ada kerusi roda kat situ, dia bawa masuk, dia ambil. Kemudian akhirnya bila dia sampai kat situ, dia dapat perkhidmatan. Perkhidmatannya tak lama, antara 5 hingga 10 minit. Ini yang saya fikir sangat bertambah baiklah. Dan kalau boleh datang dengan persediaan dokumen yang sepatutnya lah, supaya dokumen memudahkan. Kenalah, kalau tak ada dokumen susahlah sikit. Tapi kalau dah ada dokumen semuanya, okey. Tan Sri, bila Tan Sri sebut tentang anugerah, niat kita adalah untuk, niat Jabatan Perkhidmatan Awam adalah untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Dari segi pengiktirafan, apakah segala usaha ini dapat diukur kejayaannya, kalau boleh kita katakan begitu, Tan Sri? Dari segi kejayaan ni, kalau kita tengok, yang pertama sekali saya nak bagi tahu dari segi kerangka transformasi tadilah. Dia tak boleh lari daripada kerangka transformasi yang telah dilaksanakan oleh JPA. Kerangka itu sendiri sebelum kita buat, kita telah bentang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju dengan kerangka yang kita buat tu, barulah kita laksanakan. Maknanya dari segi itu kita dah dapat pengiktirafan daripada kerajaan untuk melaksanakan transformasi di kalangan penjawat awam. Kemudian yang kedua, kerangka ni juga kita telah bawa balik kepada semua kementerian-kementerian, dan kita buat lab dan semuanya kementerian, 24 kementerian bersetuju terima menggunakan pendekatan kerangka KTGPA yang telah dilaksanakan itu. Jadi dari segi itu, maknanya satu lagi pengiktirafan. Kemudian kalau di peringkat yang lebih tinggi lagi, kalau kita tengok baru ni ada ASEAN Retreat, ASEAN Head of Civil Service Retreat di Malaysia. Jadi bila ada retreat itu, jadi akhirnya kita ada joint declaration di antara ketua perkhidmatan awam negara ASEAN dengan menggunakan kerangka yang sama, tapi dalam bentuk, kita tulis dalam bentuk yang berbeza. Dari segi bakatnya ada, dari segi sistem penyampaiannya ada, semuanya ada.
Kemudian itu saya fikir yang itu sudah pun diterima lah. Kemudian dari segi perubahan-perubahan lain, yang seperti mana yang saya katakan tadi, kita tidak lagi bekerja dengan silo, dengan adanya National Blue Ocean Strategy ataupun strategi Lautan Biru ni, yang ideanya datang daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan kita dapati banyak kejayaan yang telah ada. Kalau baru ni, macam tadi saya nyatakan tentang Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam, Anugerah Inovasi Perdana Menteri. Ada 3 atau 4 program ni adalah di bawah National Blue Ocean Strategy. Umpamanya dulu tidak pernah dalam sejarah di dunia lah, saya boleh katakan, ATM dengan polis boleh duduk bersama, boleh patrol jalan bersama-sama. Dulu tak pernah. Polis adalah polis, tentera adalah tentera. Dia tak akan bersama. Tapi oleh kerana kita nak jimatkan kos, jadi tentera dan polis boleh bekerjasama, di mana pusat latihan tentera digunakan oleh polis untuk melatih polis. Jadi akhirnya kita menang satu anugerah inovasi Perdana Menteri. Kemudian yang kedua, UTC, Urban Transformation Program Center, di mana yang ini begitu banyak sekali memudahkan. Semua rakyat, bila kita pergi, saya baru ni pergi ke Kuantan, saya tanya, rakyat sangat berpuas hati kerana setempat itu dapat mudah. Cuma adalah kekangan sana sini sikit, parking dan sebagainya, yang itu kita boleh cuba atasi. Kemudian yang ketiga, hari ini pula yang menang lagi, Jiwa Murni. Kita menyediakan jalan dengan kos yang lebih rendah, lebih murah, tapi dapat boleh dilaksanakan dan rakyat ramai. Dulu saya dimaklumkan dekat Bario, Coca-Cola harga RM5, RM10. Tapi sekarang ni dia balik harga dah biasa, dalam RM1.80 macam tu. Sebab dia boleh bawa naik ke atas. Jadi ini yang dimaklumkan kepada saya lah. Jadi kalau kita lihat dari segi, begitu juga di bawah-bawah yang lain, kita tengok di banyak lagi inovasi-inovasi yang dibuat di bawah strategi Lautan Biru ataupun yang dibuat oleh agensi masing-masing. Dulu macam KIK. KIK ni peringkat yang paling rendah dalam hierarki anugerah di dalam Malaysia ni. Yang pertama anugerah inovasi Perdana Menteri, anugerah sektor awam, lepas tu anugerah ada 3 tier dan anugerah KIK. Jadi KIK ni pun kita tak mau panggil KIK lagi, kita dah panggil pula inovasi di peringkat yang rendahnya. Jadi yang ini pun siapa je pemenang-pemenang dia juga kita dah buat, yang mana inovasi-inovasi yang baru tu kita matching dengan private sector, yang mana yang dia nakkan boleh ni. Jadi kita boleh commercialize kan, kita boleh jadikan satu perniagaan apa dia idea-idea yang ni. Jadi kalau ini pun kita boleh laksanakan nanti, kalau banyaknya boleh kita laksanakan, dia akan memberi keuntungan kepada penjawat awam itu sendiri dan juga kepada masyarakat kita. Jadi dengan menggunakan kaedah yang lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Ciptaan itu lebih berguna. Kalau sekarang ni, kalau dulu habis KIK habis. Jadi sekarang ni kita nakkan KIK yang menang dan yang terbaik boleh kita pasarkan. Sekembali nanti Tan Sri, ramai yang ingin bertanyakan tentang exit policy ataupun dasar pemisah. Jadi anda juga boleh hantarkan soalan kepada kami di laman Facebook Dialog Khas RTM ataupun boleh hubungi kami di talian 0322829062. Tan Sri, satu faktor yang integral ataupun satu faktor induk dalam pekerjaan itu adalah manusia ataupun sumber manusia itu sendiri. Dan antara topik yang juga menjadi bolan hangat sekarang ini Tan Sri, iaitu tentang dasar pemisah ataupun exit policy. Apa yang perlu difahami oleh pekerja ataupun mereka yang mempunyai kaitan dengan perkhidmatan awam tentang dasar pemisah ini, Tan Sri? Kalau kita lihat sekarang ni, ucapan-ucapan yang baru dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru ni ialah kita nak mencari bakat yang terbaik, prestasi organisasi yang terbaik, yang tinggi, high performing organisation. Kemudian kita juga nak berikan produktiviti yang tinggi. Jadi dalam dunia yang new normal ini, kalau kita lihat dari segi negara kita di dunia sekarang ini, harga minyak jatuh, harga komoditi jatuh, kemudian dari segi nilai mata wang jatuh dan sebagainya. Jadi kita perlukan orang yang berprestasi tinggi dan produktiviti yang tinggi, kerana kita nak ini dah adalah new normal, realiti yang baru. Jadi bila realiti yang baru, kita nakkan orang yang semuanya mempunyai kompetensi yang tinggi, semangat juang yang tinggi untuk menentukan prestasi ekonomi kita dan juga negara kita terus dinamik, terus maju ke depan, sebab kita nak bersaing dengan orang lain. Jadi oleh kerana itu kita dapati
bahawa kita perlu ada satu dasar, iaitu dasar pemisah antara orang yang high performing dengan yang orang yang tidak boleh melaksanakan tugas dengan yang berprestasi tinggi. Jadi bila tak berprestasi tinggi ni, yang di sini pun kalau saya tengok dari segi prestasi tinggi ataupun rendah, kita punya dasar pemisah itu. Dan dasar pemisah ini ialah bagi mereka yang mendapat laporan nilaian prestasi yang kurang 60 atau ke bawah. Jadi kurang daripada 60. Jadi bila kurang daripada 60 ni, sebenarnya bukan dia kita nak buang dia pun bukan, ataupun kita nak berhentikan dia pun bukannya mudah. Ya. Sebab dia ada mekanisme dia tertentu. Yang ini pun kita duduk lama dengan Presiden QPAC, dengan apa semua kita bincang. Jadi akhirnya kita bersetuju bahawa bawah 60 kita kena beri perhatian. Yang pertama, sebelum kita pisahkan dia kena ada di bawah pemerhatian selama setahun. Jadi di pemerhatian selama setahun ini, kalau boleh kita nakkan bukan orang yang pelapor itu bukan orang yang sama, supervision yang sama, supervisor yang sama. Tapi kita kalau boleh kita pindahkan kepada supervisor yang lain. Jadi kalau supervisor yang lain dalam tempoh 6 bulan ni juga, setahun ni juga, dia masih juga tak boleh perform, itu baru kita ambil tindakan. Yang kedua, dia ada juga penilaian yang perlu dibuat oleh panel pembangunan sumber manusia. Nak memastikan apa yang dia dapat 60 itu benar-benar below 60. Panel ni daripada mana, Tan Sri? Panel ni di jabatan masing-masing. Kalau KSU, di sini pun ada KSU, panel pembangunan sumber manusia. Di JPA pun ada panel pembangunan sumber manusia. Jadi kita tengok level. Kalau grade 11 sampai grade 54 tu, kita lihat di sini dulu. Kemudian bila dah setahun, kita dah tengok balik, kalau dia berjaya, dan okey. Kita boleh pisahkan dia lah. Kita tamatkan perkhidmatan dia. Kalau tidak, kalau dia boleh tambah baik dan boleh improve, maka dia pergi balik ke normal stream. Jadi dari segi ni pun, orang yang sebelum kita pisahkan dia, tamatkan perkhidmatan dia, dia juga boleh hadirkan diri dalam jawatan kuasa itu untuk membuat representasi dia. Ya. Kerana kenapa dia dapat 60 apa semua ke bawah ni, dan dia boleh bercakap dekat situ, boleh dengar. Jadi tak adalah nanti jadi kata teraniaya, bos nombor 1 tak suka, bos nombor 2 tak suka, jadi mereka tidak teraniaya dengan situasi sebab grade mereka diberikan oleh seorang majikan. Jadi masih lagi telus dan saksama sistem tersebut. Bagi saya masih telus. Kita panggil, okey, kalau katalah dia di sekarang ni di bahagian keuangan umpamanya. Dia buat kontrak. Jadi daripada kontrak, kita pindahkan dia, bukan dekat kontrak ni, dia pergi ke bos yang lain pula. Mungkin dia pergi buat benda keuangan yang biasa. Jadi dalam keuangan kebiasa itu pun kita tengok juga. Sama ada dia punya prestasi dia masih macam itu ataupun meningkat. Kalau meningkat, saya kata tadi, tidak ada apa-apa. Jadi accountability kembali kepada dia untuk memperbaiki prestasi. Pegawai itu sendiri kena memastikan, kena proof. Maknanya dia sendiri kena tunjuk yang dia ni telah berubah. Dapat meningkatkan prestasi dia. Banyak soalan bercambah ni, Tan Sri. Kalau tidak dapat meningkatkan prestasi dia. Kita ada pemanggil, Tan Sri, ya. Boleh. Tapi saya belum habis terang lagi ni. Kita ambil soalan dulu. Pemanggil kita di talian, silakan. Okey. Hello. Hello. Ya, silakan. Assalamualaikum. Selamat malam, Tan Sri. Ya. Okey, saya nak tanya. Ya. Saya Aisyah daripada Melaka. Aisyah, okey. Berdasarkan berkeliling exit polisi atau dasar pemisah, apa yang boleh Tan Sri kongsikan bersama pejabat awam? Atau apa beza polisi peringkat kerajaan atau peringkat swasta? Okey, itu soalannya. Baik, terima kasih. Di peringkat swasta, kalau dia tak perform, dia buanglah. Ya. Kan? Dia bagi, kalau dia bagi pun mungkin dia bagi tak sampai macam kita setahun ni. Jadi itu berbezalah. Setahun tempoh yang lama, Tan Sri? Walaupun tempoh lama, sebab itu kita kata kita nak bagi pemerhatian tu, nak tengok dari segi yang kita katakan tadi, justice tadi, keadilan pada mereka ni lah, supaya dia kata tidak lagi menganggap bahawa kita ni nak buang dia. Sebenarnya kita sebut dasar pemisah, orang memikirkan bahawa kita nak buang dia. Sebenarnya kita nak yang dari segi dari segi nak membangunkan dan balik, developmental punya approach. Jadi ini yang kita buat. Jadi kita bagi observation under pemerhatian kita dulu setahun. Jadi kita tak tempat lain.
penyedia pun yang lain. Jadi penyedia lain dengan yang ni tak boleh nak kata okey dia ni memang nak buang kita, tidak. Sebab yang ni penyelia lain, yang ni penyelia lain. Lepas itu pegawai penilai pula boleh tengok semua. Kemudian dia ada pula penilaian khas untuk melihat ni balik. Jadi penilaian khas ni juga kita kata okey, bila kita pergi ke komiti kita ni, kita akan tengok prestasi dia. Jadi kita tengok balik semua. Dan Presiden KUPEC pun ada dalam tu. Kita nak tengok dia. Sebagai pemerhati apa yang kita bincang semua ni. Jadi dia boleh datang buat representasi dia. Lepas tu bila dah tak boleh juga, barulah kita bawa dalam penambatan dia. Jadi maknanya dalam tempoh setahun ni macam-macam. Daripada grade 11 sampai grade 54 ni banyak proses kita bagi. Jadi bukannya satu mekanisme yang mudah untuk nak buang ataupun untuk menamatkan dia. Dan bukan cara kita nak bawa dia ni, katakan dia dari segi kena beza dia. Dia bukannya dari segi tata tertib. Kalau tata tertib dia tuang, dia tak datang kerja umpamanya. Jadi kalau tak datang kerja dalam tempoh seminggu, 2 minggu, 3 minggu, jadi kita boleh buang dia. Yang itu memang tata tertib. Itu tak ada soal. Yang kedua, bukannya voluntary separation scheme pun bukan. VSS. Bukan VSS. Yang ini atas prestasi dia. Jadi bila prestasi dia dah kita bagi macam-macam tadi yang saya sebut tadi, dah kita semak dan kita dah bagi macam-macam tu, kemudian barulah kita buat puas hati dan kita akan tamat dia perkhidmatan dia di bawah perkara 49 dan juga kita pencen dia di bawah atau pencen perkara 9. Jadi benda ni semua kita dah perhatikan. Jadi dia akan dapat pencen penuh. Kalau kita pencen penuh. Pencen setakat mana yang tempoh tu dan kita tak ada potongan apa-apa. Tapi kalau tak tertib lain, kadang-kadang tak dapat pencen, dia berhenti macam tu je, kena buang kerja. Dan ini perbezaan dia. Kalau di tempat lain saya ingat payah nak dapat macam ni. Sepanjang proses yang Tan Sri jelaskan tadi, apakah identiti pekerja ini dirahsiakan ataupun satu ofis akan tahu dia di bawah dasar pemisah? Kesan psikologi tu Tan Sri, sebab separuh daripada mereka akan saya dah kena masuk dasar pemisah, saya kena buat kerja elok, ataupun lagi setengah masuk dasar pemisah, tak apa. Jadi macam mana yang itu, dari segi mau tidak mau, sebagai seorang penjawat awam, semua orang tahu. Dalam ofis tu siapa yang tak tahu? Saya tanya Puan Zaliha, ada tak siapa sini yang tak kenal Puan Zaliha? Ada dalam pejabat. Jadi apa yang berlaku? Maknanya sebab itu adalah sebagai satu usaha untuk kita meningkatkan prestasi pegawai. Sebab apa kita nak pergi negara maju. Tapi kalau kita buat senyap-senyap, tak tahu apa kesannya pula. Sebab kita kata semuanya terbuka. Semuanya kena open. Jadi yang ini pun kalau dah kenalah. Maknanya dalam tempoh banyak-banyak tu kita ada dalam 1.6 juta. Sekarang ni kita ada rekod dalam lebih kurang 2,900 macam tu. Lebih kurang yang termasuk dalam kategori 60 ke bawah. Jadi tak ramai. Tapi kita kena mulakan. Jadi sebab itu kalau kita mula, kita nampak dah prestasinya kurang, kita dah ubah apa semua. Dan kita berpuas hati. Dengan Kesatuan Sekerja pun dah puas hati. Duduk semua representasi. Kita ada komiti, pelbagai komiti dah tengok. Akhirnya tak boleh juga, kita kata okeylah, pergilah. Tapi lain juga. Kita nak juga jaga. Kalau yang mula dah, yang itu dah mula ada yang kena pisah. Kita juga nak cari ini yang tak mau lagi. Kita kata ada orang report kita, dia pergi minum lama-lama. Semua-semua ni kita tak mau lagi. So maknanya sekarang ni kita ada satu pemerhatian, bukan sahaja orang dalam perkhidmatan awam saja perhati, tapi orang awam juga boleh ambil gambar, hantarlah pada kita. Kita nak tak mau nak lagi nak tengok dari segi masalah-masalah seperti ini. Sebab kerajaan bagi kat kita ni banyak. Saya bersetuju dengan pandangan KUPEC. Dia kata sekarang ni penjawat awam kena tunjuk prestasi dia. Pasal kerajaan punya komitmen dah bagi macam-macam. Saya dah sebut tadi. 252 skim dah bagi. Kita dah review ataupun kita kaji semula. Lepas tu 1 KJT akan dibagi. Lepas tu 1.6 bilion beasiswa lagi. Jadi beasiswa pun ada 1.6 bilion. Kemudian orang muda yang ada sekarang ni dalam 72% dalam perkhidmatan awam sekarang ni adalah orang muda, generasi Y. Jadi generasi Y ni dia tak nak lama-lama, dia nak semua nak cepat. Jadi bila nak cepat ni, kita kena sediakan perkhidmatan yang cepat pada mereka. Itu yang kita ada fast track dan apa semua. Jadi yang mana yang tak perform ni, kalau below 60 ni, kita kena ambil tindakan. Jadi inilah dia. Jadi kita nakkan semua ni, usaha-usaha ni
bersamalah, maknanya bukan saya saja yang berusaha, tapi semua sekarang ni. Saya sangat setuju, sangat suka cita sebab kesatuan-kesatuan pun dengan kita semuanya, QPAC dan MBK kesatuan-kesatuan yang ada ni bersama dengan kita. Duduk, maknanya kita nak membangunkan satu perkhidmatan awam yang terbaik dan kita nak meyakinkan bahawa kita adalah yang terbaik dan menjadi tulang belakang kepada kerajaan untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan, untuk mengeluarkan bagi produktiviti yang lebih tinggi. Dan kita mahukan negara kita negara yang maju, seperti mana yang diilhamkan, yang dicita-citakan oleh negara kita. Tan Sri, dalam masa berbaki ini, Tan Sri, kita optimis ke arah masa hadapan negara kita. Bagaimana positioning ataupun penempatan, peletakan prioriti ataupun senarai keutamaan perkhidmatan awam ini dalam rancangan Malaysia ke-11, Tan Sri? Jadi dalam rancangan Malaysia ke-11 ni, sebenarnya ada satu bab yang khusus yang diberi tanggungjawab kepada perkhidmatan awam. Yang pertama yang seperti saya sebutkan tadi, salah satunya ialah dari segi dasar pemisah. Dasar pemisah ini dalam rancangan Malaysia ke-11 disebut dalam bab 9. Jadi ini kita telah laksana ni sekarang ni. Kita akan laksanakan dan perkeliling pun dah keluar dan kita dah buat dah semua roadshow. Terima kasih lagi sekali saya bagi tahu dengan QPAC turun sama dengan kita pergi merata. Ini adalah satu petanda yang baik. Maknanya kita duduk sama-sama daripada peringkat semua peringkat bersama dengan kita untuk menjadikan rancangan Malaysia ke-11 adalah satu rancangan yang terbaik yang boleh kita laksanakan secara bersama. Yang kedua, kita juga nak lihat dari segi produktiviti. Produktiviti mesti meningkatlah dengan apa yang kita buat. Tapi produktiviti meningkat juga, kita nakkan juga seperti mana yang amat berhormat Perdana Menteri katakan, kita kena ada kreatif dan inovatif. Jadi macam-macam program yang kita kena buat. Dan yang ketiga, kita juga nak kurangkan satu lagi program iaitu merasionalisasikan organisasi. Jadi ada yang agensi-agensi, ada perkara-perkara yang dia overlapping. Dia function dia tu bertindih antara satu sama lain. Jadi kita perlu kaji balik semua ni. Dan semua agensi-agensi nanti kita akan duduk bersama, kita akan tengok mana agensi-agensi ataupun mana perkara-perkara yang ada pertindihan, kita akan kurangkan pula. Jadi bila macam itu, maknanya dari segi manpower kita ataupun dari segi semua manusia kita lock dah dari segi ataupun kita dah tetapkan 1.6 juta ni. Jadi 1.6 juta ni kalau boleh kita nak di number itu ataupun di situ. Tetapi dari segi produktiviti kita meningkat. Dari segi masa untuk ruang yang kurang tu ataupun yang lebih tu tidak perlulah. Maknanya kita boleh pindahkan penjawat-penjawat awam tu ke tempat lain yang memerlukannya. Yang ini pun juga dari segi pertindahan fungsi dan juga dari segi ni pun kita kurang lah. Di JPA sendiri, kalau kita tengok semasa kita buat transformasi ni, di peringkat awal, kita boleh kurang 507 jawatan dan kita boleh redeploy ke tempat lain. Jadi kalau kita boleh laksana semua ni, insya-Allah negara kita akan maju dan akan terus meningkat. Terima kasih Tan Sri kerana kesudian bersama kami dan kita harapkan perbincangan 1 jam tadi memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada semua yang terlibat dalam sektor perkhidmatan awam dan juga kepada sektor perkhidmatan awam sendiri. Jangan takut dengan dasar pemisah. Ini sebenarnya satu motivasi untuk kita memberikan yang terbaik dalam bidang kerjaya. Terima kasih lagi sekali Tan Sri, perbincangan yang sangat menarik bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zawidi Zainal. Terima kasih lagi sekali dan kita doakan yang terbaik untuk 2016 bagi sektor perkhidmatan awam, Tan Sri. Baik, terima kasih juga kepada anda yang telah pun menghantarkan soalan dan juga berkongsi soalan komen dengan kami di laman Facebook dan juga bagi anda yang telah pun menghantarkan membuat panggilan. Sehingga kita jumpa lagi, teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program-program hebat. Assalamualaikum dan selamat malam.